Congak pewarisan. Pewarisan ini ada proses matematik sedikit, tapi yang mudah saja pecahan nisbah atau peratus dan kebarangkalian. Pewarisan yang kita belajar itu, fenotip anak itu atau genotip anak itu adalah kebarangkalian. Bukan setiap anak mesti begitu. Tidak. Yang ditunjuk itu ialah kebarangkalian. Jadi oleh kerana ia melibatkan proses matematik, maka kita boleh congak, iaitu kita buat proses mental, membuat kiraan, membuat penyelesaian di dalam minda. Okey, contoh masalah ini. Encik Abu dengan istrinya mempunyai dua pasang anak kembar. Sepasang tak seiras, sepasang lagi seiras. Jadi bagi yang kembar tak seiras, satu berdarah A, satu berdarah O. Jadi manakala kembar seiras itu berdarah AB. Jadi kalau Encik Abu berdarah A, apakah genotip Puan beda? Nah, ini dia punya persoalan. Jadi maklumat kita diberi sudah ada, iaitu Encik Abu berdarah A. Manakala istrinya kita tidak pasti, anak yang satu berdarah A, kembar tak seiras yang satu lagi berdarah O. Manakala kembar seiras berdarah AB. Jadi Encik Abu kita sudah pasti, dia mesti bawa alel A sebab dia berdarah A. Cuma kita tidak pasti dia ni AA atau AO. Sementara istrinya kita tidak tahu. Tapi seperti yang biasa, kalau rajah perwarisan, kita mesti gunakan alel anak untuk menentukan alel ibu bapanya. Caranya ialah kita lihat anak yang resesif. Mesti tengok anak yang resesif. Sebab resesif ini keluar kalau dua-dua alel itu resesif diberi oleh ibu dan bapa. Okay. Kalau gen darah, kita boleh guna juga alel yang kodominan. Contoh dalam kes ini, A dan B. Kalau A dia berdarah AB, maka kita tahulah dia punya alel mesti AB. Kalau O, kita tahu dia mesti O dan O. Jadi oleh kerana kita sudah ada alel anak, maka kita boleh sudah tahu alel ibu bapa. Jadi yang pertama ini. Okay. Jadi Puan beda mesti berdarah B sebab A bapa bagi. Jadi B mesti mak yang bagi. Oleh kerana anaknya ada berdarah O, satu suaminya bagi, satu lagi dia yang bagi. Jadi tahulah sudah dia punya alel. Simple saja cara penyelesaiannya. Kalau pewarisan keluarga atau pedigree, perhatikan betul-betul. Gunakan anak yang resesif. Tidak kisahlah rambut keriting kah, rambut lurus kah, atau ciri albino kah. Kecuali gen terangkai seks, dan lain sikit. Okey. Pernah tular di FB pasangan muda yang suaminya berdarah A, dia berdarah B. Tapi anak mereka berdarah O. Dan ramai netizen yang hairan. Jadi macam-macam lah, antaranya konon, tertukarlah, apalah. Tapi dari segi genetik, apa juga masalahnya? Kan? Sebab A boleh jadi AO, B boleh jadi BO. Kalau dia AO, BO, confirm maknanya O. Kalau kita tengok dari segi raja pewarisan. Okey, sperma separuh bawah A, separuh bawah O. Ovum boleh jadi B, boleh jadi O. Kemungkinannya ada dua. Kebarangkaliannya ada dua. B atau O. Sperma confirm. Separuh bawah A, separuh bawah O. Jadi kombinasi genotip anak yang pertama ialah AB. Yang kedua AO, BO dan OO. Jadi semua jenis darah ada kemungkinan. Jadi pasangan ini kalau banyak anak, katakanlah anaknya ada 7, kemungkinan semua darah ini ada. Sebab semua kemungkinan boleh. Jadi macam mana anaknya dapat O?
inilah. Jadi suaminya tu betul lah A tapi AO, bininya B tapi BO. Jadi tidak menghairankan kalau anaknya berdarah O. Oke, seterusnya seorang budak perempuan mempunyai kumpulan darah A dan abangnya mempunyai kumpulan darah O. Jadi kita sudah diberi clue iaitu tengok yang resesif. Jadi kita tengok darah abangnya sebab darah abangnya kita sudah pasti iaitu OO. Jadi kita mesti cari dalam senarai ini yang mana ibu bapaknya ataupun induknya kedua-dua bawa alel O dan hanya ada satu sahaja iaitu D. Okey, lalat buah. Lalat buah ni ada dua jenis mata, mata merah dengan mata putih. Yang dominan mata merah. Jadi soalannya antara kacukan berikut manakah yang menghasilkan nisbah fenotip 1:1. Jadi dalam video sebelum cikgu sudah ajar congak pewarisan untuk menentukan genotip induk berdasarkan fenotip anak. Kalau dikacu anaknya 100% dominan, maknanya induknya homozigot dominan berkacuk dengan homozigot resesif. Kalau 3:1 atau 75%, nisbah 25%, kita tahu itu hetero jumpa hetero. Jadi yang ini mestilah hetero dengan homoresesif. Jadi dalam jawapan ini satu sahaja yang hetero kacuk dengan homo resesif iaitu A. Ini kita panggil mencongak. Maknanya tidak perlu kita tulis tangan pun, tulis di kertas pun buat penyelesaian, kita tahu sudah jawapan. Okey, ini agak rumit sedikit, panjang sedikit. Okey, penyakit hemofilia. Hemofilia ini adalah sejenis mutasi gen. Okey, pesakit hemofilia darahnya lambat beku. Jadi kalau kemalangan atau luka yang besar boleh menyebabkan pendarahan yang teruk kerana darah lambat beku. Ini kita panggil pewarisan keluarga atau pedigree. Jadi untuk menentukan kita kena kuat kamu punya asas genetik. Kalau tidak susah kamu jawab soalan-soalan begini. Jadi diberi pilihan apakah genotip J, K, L dan M. Ada 4 pilihan jawapan. Kita tengok satu persatu. Kita tengok dulu faktanya. Hemofilia dikawal oleh alel resesif. Jadi mesti kita tulis H kecil. Jadi lawan kepada hemofilia ialah normal, mesti H besar. Perempuan ada 3 kemungkinan. H besar, normal. H besar, H kecil, normal tapi pembawa. H kecil, hemofilia. Okey, sebelum itu, apa makna gen terangkai seks? Gen terangkai seks ialah gen yang dibawa oleh kromosom X, kromosom jantina. Kromosom X. Lelaki ada 2 sahaja. Normal atau hemofilia. Jadi kemungkinan lelaki kena adalah lebih tinggi. Okay, sebab kromosom Y tidak membawa alel. Dalam kes ini cuba tengok perempuan ni. Ini dominan, ini resesif. Tapi oleh kerana X itu membawa alel normal, dominan, maka ciri resesif itu tertutup. Tidak menonjol, tidak keluar. Jadi kita panggil dia pembawa. Normal tapi membawa. Okey, kita mula daripada bapa. Bapaknya kita tahu pembawa hemofilia, maknanya sakit. Membawa penyakit hemofilia hitam. Ibunya mesti normal putih kan? Cuma kita tidak pasti. H besar ke atau H kecil. Jadi kita gunakan anaknya. Kita guna anak perempuan. Sebab anak perempuan dia XX. Jadi oleh kerana anak perempuan ini sakit hemofilia, maka kita tahu dia mesti dapat daripada bapa dan ibu. Jadi ibunya kita tahu sudah J, kita tahu pembawa. K. K ini perempuan tapi normal. Maknanya dia mesti ada H besar. Tapi H besar itu
tidak ada dengan bapaknya. Maknanya dia dapat H besar dari emaknya. Makanya kromosom X yang satu lagi mesti membawa H kecil. Jadi K pembawa juga. Suami K normal. Jadi X H besar Y. Jadi anak mereka L ini ada dua kemungkinan. Yang pertama betul-betul normal. Dua-dua alel normal. Satu lagi pembawa. Jadi dalam pilihan jawapan, inilah yang paling hampir. Sebab pembawa. Pembawa. Yang ini normal.